Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih kerana diberi kesempatan untuk kita berkongsi sama-sama tazkirah sempena bulan yang sangat berkat ini, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi tak lain dan tak bukan kita akan melihat kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, kerana itu adalah contoh yang terbaik. Sebelum tu kita akan tengok dan saya akan bacakan hadis yang sangat masyhur ketika bulan Ramadan ini, iaitu man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kerana keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengharapkan 100% keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan semua dosanya yang telah lepas, ya. Riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Daripada hadis yang saya bacakan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat membuat beberapa persiapan yang sangat hebat sebelum datangnya Ramadan Al-Mubarak. Antara persiapan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah lakukan ialah sebelum bulan Ramadan, iaitu Rajab, Sya'ban dan bulan-bulan yang seterusnya, mereka sentiasa melazimi doa yang biasa kita dengar, iaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan alhamdulillah kita telah berada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi seterusnya kita akan lihat apa yang telah dilakukan oleh para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi memastikan Ramadan kita pada tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang telah lepas. Baik. Yang pertama, selain daripada persiapan sebelum datangnya bulan Ramadan, pada bulan Ramadan ini Rasulullah memperbanyakkan doa. Yang biasa kita dengar juga, antara doanya ialah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Okey. Lazimilah doa tersebut dan kita jadikanlah sebagai satu zikir ataupun peringatan ataupun amalan kita seharian sewaktu pada bulan Ramadan. Selain daripada itu, amalan yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat ialah mereka sentiasa melazimi ataupun mendalami tentang apa itu Ramadan ataupun ilmu-ilmu berkaitan dengan bab-bab puasa, ya. Para sahabat sangat beruntung kerana mereka boleh direct terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka tidak tahu. Tapi kita di sini juga boleh belajar melalui online. Lebih-lebih lagi waktu PKP ini, ya, banyak ceramah-ceramah melalui online berkaitan dengan bab puasa. Okay. Sebagaimana seorang sahabat yang bernama Umar Abdul Aziz berkata, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, ya, dia tak tahu pun, beribadah sahaja, solat, puasa, tanpa dia tahu lebih mendalam tentang puasa, tentang solat, maka dia akan mendapat banyak kerosakan daripada mendatangkan kebaikan, ya. Jadi sama-samalah kita berusaha untuk menuntut ilmu berkaitan dengan bab puasa ini. Apa lagi cara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat buat, ya, yang kita boleh jadikan contoh? Malam tadi kita sahur. Itu juga adalah salah satu daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah, Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ya, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bersahurlah kerana sahur itu ada keberkatan, ya. Riwayat Bukhari. Beza puasa orang Muslim dengan orang yang ahli kitab ialah sahur. Sebab apa kita perlu sahur? Sebab kita nak mencari kekuatan, dan di situ juga ada keberkatan dalam sahur. Apa yang lagi yang Rasulullah buat yang kita boleh ikut? Iaitu kita segerakan berbuka.
nampak benda tu satu isu yang remeh. Tetapi yang remeh itulah kadang-kadang umat Islam tidak ambil peduli. Kalau dahulu sebelum waktu PKP, waktu berbuka inilah kita baru nak cari kuih, makanan di bazar Ramadan. Jadi waktu PKP ni tak ada masalah. Jadi salah satu daripada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, manusia itu akan terus berada dalam kebaikan selagi mana dia menyegerakan berbuka. Banyak hadis mengatakan kita disegerakan berbuka, tapi pastikan dah masa waktu barulah kita berbuka. Selain daripada itu, bila kita segerakan berbuka, waktu itu jugalah kita disunatkan banyakkan berdoa ketika itu, banyakkan berdoa ketika sebelum berbuka, sehinggalah waktu berbuka mungkin kita boleh amalkan doa-doa, khususnya doa-doa menghilangkan wabak yang mungkin sahabat-sahabat semua telah hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa ala rabbil arsyil azim, masyaallah kana, dan seterusnya, doa-doa yang kita boleh amalkan ketika kita berbuka. Sebab waktu itulah doa kita makbul, antara doa yang makbul. Apa lagi yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat ketika waktu bulan Ramadan? Rasulullah akan tidur sebentar, yang kita tahu disebut sebagai tidur qailullah, tidur sebentar sebelum zuhur. Kenapa Rasulullah SAW buat? Sebab Rasulullah nak bangun qiyam. Itu sebabnya Rasulullah tidur sebentar sebelum waktu zuhur. Dalam satu riwayat Ibnu Abbas mengatakan, cari kekuatan melalui sahur untuk puasa keesokan harinya, dan melalui qailullah inilah kita cari kekuatan untuk kita qiyamul lail. Itu beberapa perkara yang Rasulullah buat ketika bulan puasa. Jadi untuk akhirnya, marilah kita sama-sama berpuasa seperti puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, dan semoga puasa kita pada tahun ini kita amalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segala ibadat kita diterima oleh Allah. Walaupun kita tak boleh buat semua, tapi kita jangan tinggal semua. Itu sahaja daripada saya. Mohon maaf atas segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.